Saudara, tema hari ini adalah Only by Grace. 今天的题目就是唯独恩典。 Maka seorang penulis buku yang terkenal yang bernama Martin Lloyd Jones, dia mengatakan kalimat yang sangat penting sekali. Martin Lloyd Jones 他写了一句很出名的词句， Dia berkata, it's grace, anugerah di bagian awal, dan anugerah itu kemudian ada di ujung, di bagian akhir. 讲到就是开始是恩典，结束也是恩典， Itulah perjalanan seorang Kristen di tengah-tengah dunia. 是基督徒的生活以恩典开始的， Dibuka dengan anugerah, 必须以恩典继续开始， dilanjutkan dengan anugerah yang sama. 开始了继续下去， Dan pada akhirnya kita akan menutupnya perjalanan ini pun dengan anugerah. 然后这个路途以恩典来结束它。 Saudara, dengan kata lain bahwa anugerah adalah sebuah tema besar dalam hidup orang percaya. 换一句话说，恩典是对于相信的人是一个很大的题目， Kita tidak mungkin dilepaskan dari yang namanya anugerah. 我们不能够脱离所讲的恩典。 Hidup kita adalah tentang anugerah. 我们的生命就是关于恩典， Saudara, itulah kekristenan. 那就是基督教 Itulah Injil. 啊，那就是福音。 Nah, hari ini kita sama-sama belajar soal anugerah, konsep anugerah. 今天我们一同来学习关于恩典。 Saya berdoa supaya kita boleh menemukan butir-butir yang baru dari konsep anugerah yang disajikan oleh Tuhan Yesus. 我祷告求神恩待我们，对于恩典的观念，我们有很多的进步。 Nah, barangkali khotbah ini akan membongkar pola pikir kita yang mungkin keliru. 可能今天的讲章可以这一车来纠正我们这么久以来的不对的想法。 Matius pasal yang ke-20 akan menjadi dasar perhitungan kita pada hari ini. 今天我们所要思想的是在马太福音第20章。 Dari perikop perumpamaan ini kita mau belajar apa sih kehidupan orang Kristen yang dikaitkan dengan anugerah itu. 在里面的一道故事里面，我们到底要学习什么东西呢？ Saudara, bagian pertama, scene pertama kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 我们要首先是从第一节一直先念到第7节。 Mungkin saya akan membacakan Indonesia ayat 1 dan 2, kemudian ayat ketiga hingga ayat ke-7 dalam bahasa Mandarin. 1 sampai 2 Indonesia, saya bacakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Mandarin 3 sampai 7. 第3节，越是四处出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了，又在五镇和深处又出去，也是这样行。 又由游西出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去吧。” Sudah jelas sekali dicatat bahwa ada 5 kelompok para pekerja. 我们可以看到从这个里面写到有五部分不一样的人， Ada yang jam 6 pagi, 有的是从6点早上、 jam 9, 9点、 jam 12, 12点、 jam 3, 3点， dan terakhir jam 5 sore. 最后呢是下午5点。 Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang setiap jam, setiap orang-orang yang bekerja ini, 但我还没有更加详细来解释关于这个5个钟头的人的时 kita 候。 perlu tahu informasi penting untuk memahami akan parable ini, perumpamaan ini. 我们应该要很清楚了解关于这个里面的这个比喻。 Saudara, siapa para pekerja yang diceritakan dalam perikop ini? 这些的工人、这些雇工到底是谁呢？ Saudara, pertama mereka itu bukan pekerja umum, pekerja biasa yang normal, bukan, saudaraku. 当然，他们不是普通的工人， Mereka adalah pekerja yang, mohon maaf, yang low class. 他们是好像是很低级的人 Mereka adalah orang-orang yang no skill, 啊，他们没有技能的人 tidak，punya keterampilan
keterampilan, tidak punya kemampuan. 他们没有技术，他们没有专长的人， Mereka bukan pekerja, mohon maaf, yang misalnya karyawan tetap, bukan, saudaraku. 他们不是一个固定的一个职员。 Maka dari dua kondisi ini jelas upah mereka adalah upah yang di bawah UMR. 当然，从这里可以看到，他们的工资是在政府所定的这个工资以下。 Upah UMR pada masa itu satu hari adalah 1 dinar. 在当时的政府所定的这个工资就是一天 Maka upah 1两 mereka 银子。 jelas di bawah 1 dinar. 他们的工资当然很清楚的是在1 Jadi 厘 下 ceritanya 面。 tiap hari, 他们每一天 pagi-pagi hari, 早早 para pekerja ini kemudian mereka kumpul di pasar. 这些工人们在这个市场里面这样 Apa 的集合， tujuannya? 他们的目的是什么呢？ Menunggu tuan tanah datang mencari mereka. 他们等候那个园主地主来找他们， Ingin direkrut bekerja di kebun-kebun mereka. 好像他们可以被招在他们的这个园地里面工作。 Jadi sepanjang hari mereka tungguin aja. 一整天他们闲站在那边 Kalau 在 ada yang 等候 rekrut，mereka, mereka bersyukur. 就是有人在雇佣他们，他们感谢； Kalau nggak 就 ada, 是没有的话， ya udah mereka kosong. 呀，他们就空手了。 Hidup mereka dari hari demi hari, saudaraku. 他们的生活就是一天过一天如此。 Nah, itulah konteks yang kita perlu pahami tentang para pekerja. 那就是关于刚才我们应该了解的，关于一些雇工。 Kita mau lebih jauh mengenal tentang 5 kelompok orang-orang yang bekerja ini. 更深一步的，我们可以看到那个5个不一样的时间的人， Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti, 就是你很清楚的来 maka 看， ada kemiripan-kemiripan di dalam kelompok-kelompok ini, saudaraku. 在这个时间里面好像是相似。 Maka kalau saya boleh memberikan satu kategori, 就是我有分析的话， dari 5 kelompok kita boleh kerucutkan menjadi 3 kategori. 在这个5个部分里面，我们可以把它兼成 Yang 3个部 pertama, 分。第一 mereka 的 adalah orang-orang yang bekerja jam 6 pagi. 第一种是从早上6点开始的， Mereka direkrut, 他们被请他们 kemudian ada sebuah perjanjian. 他们有约定， Kamu kerja di kebun saya, 你工作在我的葡萄 saya 园里 berikan 面， kamu gaji. 我给你工资 Berapa gajinya? 多少呢？ Dicatat dengan jelas adalah 写得很清楚， 1 dinar. 1两银子。 Masih ingat sebenarnya berapa upah mereka? 他们的工资其实是多少呢？ Halo, masih ingat? 还记得吗？ Berapa? 是多少？应该多 Di 少呢？ bawah 1 dinar. 应该是这个1两银 Mereka 子以下， bukan karyawan tetap. 因为他们不是固定 Mereka 的， pekerja lepas. 他们这是随时是可以 Pekerja 说 harian. 他们是每一天工作的 Low level. 他们是很 No 低级 skill. 的他们没有技能的， Tetapi Tuhan memberikan 1 dinar. 但是那个园主给他1两银 Tuhan 子， anggap mereka adalah pekerja yang 把 standar. 他们当作是一个很有水准的， Perhatikan ada unsur anugerah. 在那边有恩典在里 Yang 面。 kedua, 第二， kelompok yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Cuma- Sorry, jam 3 sore. 从9点到5点中午， Mereka dipanggil bekerja. 他们被邀请，他们工作， Ada perjanjian. 有Berapa upah yang 签 diberikan? 约，他们得到多少的工资？ Ayo dibaca Alkitabnya. 多少呢？ Berapa? 多少？ Tuhan mengatakan, saya memberikan kamu sepantasnya. 那个葡萄园的园主说：“我给你是应该你得到的， Betul atau betul? 对吗？ Betul ya? Bible-nya Iya, sama Pak. tidak? Sama ya Alkitabnya ya? 对吗？ Sepantasnya. 你应该得到的。 Anda lihat ada penurunan, ada downgrade. Tadi 1 dinar, sekarang sepantasnya. 他才讲到是1两银子，现在是你可以得到你要得到的，但是是下降了它的 Ya 价格。 jelas, kalau yang pertama itu kan kerjanya 12 jam. 当然，刚才第一个精彩工作的是12个小时 Sedangkan yang kedua ini adalah jam kerjanya berkurang. 但是现在第二批的人是减少了他工作的 Maka 时间 Tuhan。mengatakan saya berikan kamu sepantasnya lah. 我给你应该你得到的啦。 Tapi sekali lagi, 这一次我提 artinya 醒， kelompok kedua berharap belas kasihan dari sang Tuhan. 那么第二批人他请求这个园主的 Ada 怜悯， anugerah Tuhan di situ. 有主的恩典在当中。 Yang terakhir kelompok ketiga, 最后的第3种 itu 人， adalah orang yang kerja jam 5 sore, saudaraku. 从下午5点开始工作的。 Wah, saya membayangkan mereka kerja nggak sampai sejam, nggak sampai, saudaraku. 我想象到他们工作不到1个小时吧。 Itu bos keluar ke pasar jam 5. 他到这市场 Sampai 5 pasar 点， dia cari orang, 到了市场找人， kemudian menemukan 找到
dipanggil ikut kerja, 叫他们工作， itu perlu waktu, saudaraku. 需要时间。 Sampai di kebun mungkin udah 5 lewat, jam 5 lewat. 可能到了这个葡萄园里面已经Jam 5点 6 多了， selesai. 6点就结束了， Nggak sampai sejam, saudaraku. 不到1个小时。 Pertanyaannya, Wanti, Tuhan sir. itu menjanjikan upah berapa? 演主他们允许他们给他们多少工资？ Baca baik-baik, berapa upahnya? 多少工资呢？ Ternyata tidak disebutkan. 在里面没有很清楚的记载， Nggak ada perjanjian, saudaraku. Tidak ada, saudaraku. 在里面没有很清楚的。 Tuhan yang mengatakan, ayo datang ke tempat saya kerja. 演主说：“来吧，在我园子里面工作。” Saudara melihat, makin turun. Dari 1 dinar sepantasnya, nggak sebut angka. 可能一直下降，从1个银子一直降到最后没有数字。 Artinya, 意思就是 kelompok ketiga, 第三批 kategori 的， ketiga, 第三批的人， dia betul-betul bergantung penuh kepada kemurahan hati, kebaikan hati si Tuan 就 Besar. 是全靠那葡萄园主的怜悯。 Saudara perhatikan cerita ini dipenuhi dengan nuansa anugerah Tuhan. 我们可以看到，在这个故事里面讲到的都是神的恩典， Di semua sudut cerita dimunculkan tentang anugerah demi anugerah. 在所有里面的机构里面都讲到关于恩典的事。 Saudara sekalian, para penafsir kemudian sepakat orang-orang yang bekerja di jam 6 pagi itu menunjuk kepada bangsa Israel. 在那边讲到从6点开始的时候，就是指作以色列人。 Bukankah Allah memilih mereka dari antara sekian banyak bangsa di tengah-tengah dunia? 岂不是神在这个万人当中拣选了他们做神的儿女， Sama dengan tuan tanah tadi. 跟那个园主一样， Di antara begitu banyak orang yang berjubel di pasar, 在这么多人在市场里面， Tuhan memilih mereka. 那个园主拣选了 Ada 他们， anugerah untuk mereka. 有神的恩典在他们其中， Sang Tuhan memberikan sebuah perjanjian dengan mereka. 主人跟他们签约。 Dan bukankah Allah Israel adalah Allah yang mengikatkan perjanjian dengan umatnya? 我们以色列的神也不是跟他的这个贤民有一个签约吗？ Nah, sedangkan kelompok yang kedua dan ketiga, 在第2部分、第3部分的 menurut 人 penafsir Alkitab itu berbicara kepada orang-orang yang di luar Israel, 讲到就是以色列外面的人， bangsa-bangsa yang kafir, 就是外邦人， termasuk saudara dan saya. 包括您跟我， Nah, kita masuk kategori yang seperti itu, Bapak Ibu 我 sekalian. 们是在这一部分的人。 Mungkin Anda percaya Yesus pada jam 9, 可能有在9点相信主的，12点了， ada yang di akhir hidupnya dia baru menerima Tuhan Yesus. 在最后的时刻，他才是相信耶稣， Itulah kita. 那就是我们。 Maka dengar baik-baik. 但请大家注意听， Perumpamaan ini menyadarkan setiap kita. 可以借此使我们了 Kita 解清醒。 dulu adalah orang-orang yang pengangguran. 以前我们是游手好闲的人， Kita termasuk pekerja yang low class. 我们是没有技能的一些 Yang no 普通人， skill 没有什么技能的人。 Kita adalah orang yang di luar Kristus. 我们是在基督以外的人， Hidup tanpa pengharapan, 我们或者没有盼 tanpa 望， kepastian. 没有肯定， Kita berkeliaran di 我 pasar, 们到处闲走， tidak ada tujuan. 没有目的。 Mohon belas kasihan pada banyak orang. 邀请很多人的怜悯， Itulah kita di masa lalu. 那就是我们以前的生活。 Tetapi, 但是 Allah itu bermurah hati. 我们的神充满了怜 Dia 悯， memilih kita. 他拣选了 Dia 我们， memanggil kita. 他呼召 Dia 了我们 memungut，kita. 他这是选召了我们， Sekarang dia memasukkan kita di dalam kebun anggur. 他把我们放到葡萄园里面， Bahkan kita dipekerjakan di dalam kebun anggurnya. 甚至神叫我们在葡萄园里面工作， Saudara, bukankah anugerah Allah demikian besar dalam hidup kita? 这岂不是在我们的生命当中，神的恩典是如何的浩大？ So, maka dengan jelas bahwa hidup kita adalah tentang anugerah Tuhan. 所以我们的生命就是讲到关于恩典， Inilah scene pertama. 这是第一的。 Adegan kedua kita teruskan di ayat ke-8 hingga 12. 我们再看第8节到第12节。 Saya akan bacakan Indonesia ayat 8, 9, 10, 11, 12 dalam Mandarin. Ya. 8 Indonesia, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 10, 11, 12? 10. Yes. Mandarin?
至于那先过来的，他们以为必要夺得，谁知也是各得一拳。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的这做1个小时，你竟叫他们和我们一样吗？” Saudara, menarik sekali bagaimana cara sang Tuhan ini memberikan upah kepada para pekerja. 很吸引人，那家主怎么样来给这些的工人们工资呢？ Kalau Bapak Ibu sebagai bos, biasanya kita meng-hire yang datang duluan dibayar dong, begitu ya. 若是普通我们做老板先来的，我们当然先给多。 Betul? Yang 对吗？ angguk kepala adalah bos. Yang diam-diam dia bukan bos ya. Dia terima upah dia. Tapi aneh, Tuhan ini membalikkannya, saudara. 奇怪，这个族人呢，把它倒转过来， Yang datang paling akhir 最后 dipanggil 来 duluan. 的，先得到， Ini sejalan dengan perkataan ayat 16. 跟16节里面所讲的一样， Yang terakhir, jadi terdepan. 就是说，那在后面的将要在前， Yang duluan, jadi ekor dia. 在前的将要在后， Menarik sekali ya. 很吸引人。 Nah, gara-gara cara membagi seperti ini, maka muncul kerusuhan. 因为如此的这个分发，所以在那边就有一个争闹。 Saya ceritakan begini kira-kira ya. 大约是如此。 Yang jam 5 muncul. 5点的来了， Dia pasti berpikir, aduh upah saya sih dikasih berapapun, ya kamsiatu lah, terima kasih 他 lah. 想到我很此上班，多少得到的工资，只要感谢主就可以了。 Tiba-tiba bosnya keluarin berapa? 1 dinar. 哦，最后他得到了1两的银子， Dia kaget luar biasa. 他吃了一惊， Saya no skill. 我没有技能， Nganggur awalnya. 我是游手好闲，没有工作 Sekarang 的人。 dikasih 1 dinar besar sekali. 现在给我1两银子，好大哎！ Oke? Kemudian yang jam 6 liatin, oh kerja cuma gitu doang 1 dinar ya. 哦，6点早上来的说，他这么值的工作，就得到了1两银子。 Ini bos baik 哇，这个 sekali. 园主好 Kalau 心 dia 啊！ sedinar, lah gua 12 jam loh. 要是他得到1两银子，我呢12个小时工作， Tolong hamba uang hitung berapa logikanya? 大家可以算一下， Berapa dia minimal? 应该多少呢？ Sejam sedinar. 1 Dia 个小 12 时， jam dia. 他12个小时 Berapa? 多少？ 12 dinar. 12个银子。 Wah, udah eng-eng nih orang. 哇，就很高兴啊！ Dia pikir pulang kita akan ke Plaza Senayan, saya akan belanja ini, saya akan ganti handphone. Udah mikir macam-macam, saudaraku. 哇，他想到他可以得到很多钱来花， Kelompok berikutnya sedinar juga. 然后接下来的也是得 Pas 到1两 giliran 银 dia 子。 yang kelompok jam 6. 到他等到他了，是6点上班的， Tiba-tiba dia dapat 1 他所得到的还是 dinar. 1两银子。 Nggak heran muncul demo berjilid-jilid. 不奇怪，当时就骚动了， Marah dia. Marah, protes ya. 呀，大发脾气在那边， Nggak adil ini. 这不公平！ Lihat saya bekerja sampai suntuk. 我工作到一整天， Saya keringetan. 好累了，流汗。 Kalau Anda lihat konteksnya pada masa itu mereka memungut ini di kebun anggur itu musimnya adalah musim panas. 我们也知道，当初是在很热的天， Marah. 他发脾气。 Pertanyaannya kenapa marah? 为什么他们发脾气的问题是 Ini hal yang penting sekali. Saudara perhatikan baik-baik. 很重要，大家注意。 Anda lihat gambar ini. 你看那个图片， Yang jam 6 itu space-nya saya gambar dengan ruang yang besar sekali. 6点钟的它的那个地方很大， Apa artinya? 什么意思呢？ Saya mau menjelaskan ini adalah gambaran orang-orang yang merasa diri layak. 那是我一表，就是说那些感到他自己是配 Merasa 得的 diri 人， hebat. 感到他是很厉害了不起 Saya 的人。 kerja 12 jam 我 loh. 工作12个小时， Kamu cuma berapa 你 jam? 们只有几个小时， Apalagi yang paling ending, yang paling bontot. Cuman berapa menit kerja. 最后呢只是几分钟而已。 Saya ini loh 12 我 jam. 12个小时， Merasa diri hebat. 感到别人 Merasa 高一 diri 等， pantas. 好像他很配得一样。 Perhatikan baik-baik. 大家很注意， Saya munculkan gambar yang kedua. 我给第2个图样。 Kalau gambar kedua saya mau katakan itu adalah gambar mewakili adalah anugerah. 第2呢就是说恩典， Orang yang merasa diri layak. 这些人是感到他配 Merasa 的， diri pantas. 他配的， Ketahuilah, 大家应该知道。 sesungguhnya 其实 anugerah Tuhan
kecil dalam hidupnya. 在他的生命里面，上帝的恩典是很小的。 Ini model gambaran dari orang yang tidak menghargai 这个是好像是 anugerah Tuhan. 不珍惜上帝的恩典的人， Dia lupa, bukan kita seorang pengangguran pada awalnya. 他忘记了他起初都是一个游手好闲的人， Dia lupa seorang yang low class, no skill. 他忘记了他其实是没有技能、没有技术的人， Kalau boleh bekerja, 又是可以工作， anugerah bukan? 是不是恩典呢？ Diberi gaji 1 dinar. 给他1两银 Anugerah 子， bukan? 是不是恩典呢？ Tapi dia anggap 但是他 take 感 for 到 granted. 好像是， Sesuatu yang sepatutnya saya terima. 好像是他应该所得到的。 Maka anugerah Tuhan kecil bagi dia, saudaraku. 那么对他来说，神的恩典是如此的微小。 Kelompok yang kedua, yang那是第二种人， saya mau katakan ini adalah kelompok orang yang dia memahami anugerah Tuhan. 我也讲到，这些人他应该明白了解关于恩典。 Dia sadar saya nggak layak berada di kebun anggur ini. 他觉悟到他本来不配在这个园子 Saya 里 adalah orang 面 yang harusnya berkeliaran di pasar 其实我应该是游手好闲， dan mungkin sampai malam nganggur. 可能到晚上他没有，我是没有事情 Tapi 做。 sekarang saya berada di kebun 现在我 anggur. 有在葡萄园， Saya bisa bekerja, 我可以工作， mendapatkan hasil 得到 upah yang 了，我收 besar. 到了很大的这个， Wah, dia memahami anugerah Tuhan, saudaraku. 应该明白了解上帝的恩典。 Bandingkan dengan kelompok yang ketiga yang terakhir. 跟第三的相比一下， Saya mau katakan orang ketiga, kelompok ketiga bukan sekedar mengerti anugerah Tuhan. 我要讲到第三种人，不是说单他明白了解关于 Itulah 恩 orang 典， yang menghargai anugerah Tuhan. 那个是很珍惜恩典的人， Itulah orang yang merayakan anugerah Tuhan. 他欢庆恩典的人。 Perhatikan baik-baik ayat ke-7. 大家注意第7节， Apa kalimat kelompok ketiga ini, saudara? Kategori 在里面 ketiga. 讲到什么呢？ Tidak ada orang yang mengupah kami. 因为没有人雇我们， Dia sadar dia adalah orang buangan. 他体会到他是被丢弃 Orang 的 yang 人， disingkirkan. 被人抛弃的人， Gak masuk hitungan para 不 pengusaha. 算在其中。 Sampai malam dia nganggur di sana. 到了晚上，他们真是没有工作做， Tapi sekarang kami bisa bekerja. 他们现在他们可以 Kami 工 nggak 作， layak berada di tempat ini, kata orang ketiga. 他们配得进到这个地方。 Apalagi 还有什么？ ketika dia menerima 1 当 dinar. 他收到1两银子的时候， Dikatakan, aku nggak pantas dengan uang sebesar 其 ini. 实我对这么钱 Terlalu besar uang 太 ini. 大了，我不配得到 Nggak 的， pernah kepikir, nggak pernah kebayang dia. 我不能想象到。 Saudara, anugerah, grace, Undian. unmerited favor. Undian. Kebaikan yang tidak pantas kamu dapatkan. 本来他不配得到的恩典， Permisi tanya, 请问 setelah termasuk kategori yang pertama, kedua, 你 atau 是 yang ketiga? 在那个善部分是哪一部分的人呢？ Anda mengatakan, saya kerja keras, 有人说我很刻苦的工 orang 作， masih tidur, saya di toko. 人家已经还在睡 Orang 觉， pulang 我 ke 开 rumah saya 店 masih di 了。 office. 人家回到家里了，我还在干。 Gak heran, saya kaya raya hari 不奇 ini. 怪，我很富有。 Anda lihat, dirimu rasa layak. 他感到他很配的。 Saya mencintai Tuhan, 我爱神， saya rajin ke gereja. 我很勤劳到教会。 Wajar Tuhan memberkati saya. 当然，神恩待我，祝福我，是一个很 Anda perhatikan, 大家注意。 anugerah Allah kita kecilkan, 上帝的恩典，我们把它缩小了。 kita anggap take for granted. Allah wajar memberi berkat pada 我 saya 们感到神他应该 because 给我 I'm 们， okay. 他应该给我们。 Ataukah kita adalah orang yang kemudian mulai memahami anugerah Tuhan? 或者我们开始了解了上帝的恩典， Bahkan Tuhan merindukan kita adalah orang yang merayakan anugerah itu. 甚至我们很羡慕，我们很渴慕来Tuhan, 欢庆 Aku 神的 bukan 恩典。 siapa-siapa. 主啊，那什么某某 Aku 人的 bukan 恩典， apa-apa. 我什么都没有， Kalaupun aku bekerja keras mati-matian, 就是我很刻苦的工作。 kalau bukan Tuhan yang memberi berkat, itu kosong. 神给我们的恩典，这是空的， Semua adalah anugerah Tuhan. 所有的一切都是神的恩典。 Sayang sekali, pekerja yang ketiga atau yang pertama, dia tidak pernah menghargai anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya itu. 很可惜，我们可以看到刚才的众人，他们根本不能够去体会到、接纳到上帝那浩大的恩典。 D.L. Moody mengatakan grace means, anugerah berarti apa? Undeserved kindness. 在
在这个目的讲到恩典意味着分外的仁慈， unmerited favor. 是讲到他是上帝赐予人的礼物。当他看到自己不值得上帝的恩典， Apa yang saya miliki ini bukan sepantasnya. 我所得到的其实是不应该得到的，不配得到的。 Aku nggak layak mendapatkan ini. 我不配得到这一切， Itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. 是神给予人类的。 Pada momen di mana dia mulai sadar ketika melihat dirinya adalah seorang yang unworthy 当这个 di dalam pandangan Tuhan. 在这个时刻里面，在神的面前，我们真是可以享受到神的恩典。 Dua catatan penting yang kita perlu garis bawahi. 今天我们要给红线的很重要的记录。 Kenapa seringkali kita nggak puas dalam hidup ini? 或者说我们对我们的生命生活里面， Kenapa 不感到满 seringkali 足？ kita kemudian seperti pekerja yang jam 6 pagi? 我们好像是那个来工作6点早上的人， Kita marah pada orang lain, 我们对人发脾气， kita komplain pada Tuhan, 我们埋怨，我们 anggap Tuhan tidak adil. 好像是神主你不公平。 Yang pertama, 第一的， karena kau merasa dirimu layak, 因为我感到我是配得的， engkau merasa dirimu oke. 我是很不错的人。 Di titik itulah kita mulai tidak menghargai anugerah 就 Tuhan. 在那时候，我们开始不珍惜上帝的恩典了。 Itu pertama. 第一的， Yang kedua, 第二种人， perhatikan kalimat ini. 大家注意， Tanpa sadar, 不觉悟到 banyak orang Kristen yang berfokus kepada, sama-sama membaca dengan saya, 很多基督徒 upah 他们 dan 的 bukan anugerah. 他们的目标就是工资，就是 Saudara, 所得 inilah 到的不是恩 problem 典， problem utama. 这是人最大的 Kamu 这个 kejar 问题。 upah. 你是追踪那个 Padahal hidup Kristen bukan soal upah. 在基督教的生命里面， Tapi 不是 soal 讲到 anugerah. 不是讲到你所得到的是什么，是讲到是恩典 Tapi kita anggap anugerah sebagai take for granted. 啊。我们感 Wajar saya 我 dapatkan. 们感到的恩典是我们应该所得到的吧？ Saudaraku, perumpamaan Yesus ayat pasal 20 ini tidak dilepaskan dari backgroundnya, saudaraku. 我们看这个，刚才我们所看的这个，它有这个后面的记录 Kenapa。Yesus tiba-tiba ngomong perumpamaan ini soal anugerah? 为什么耶稣夫人讲到关于恩典的 Nah 事情呢？ ternyata pasal 19 memberikan background. 原来在这个他的第19章里面 Ada 有他的 sebuah 背景， cerita orang kaya kemudian cari Yesus. 讲到有一个富有的人来找耶稣 Bagaimana cara masuk surga? 怎么样进天国呢？ Hidup kekal gimana caranya? 怎么样进做永生呢？ Yesus bacakan hukum Taurat. 耶稣说：你这些法律的 Orang 立 muda 法 itu 了吗？ sombong, merasa diri layak. Semua dah aku lakukan 这 kok. 个人很骄傲，他说：我所有的立法我都已经 Perhatikan ya, 参过了。 merasa diri hebat. 他感到他很了不起。 Yesus katakan jual hartamu, 上帝说：你卖你的一切， kasih orang miskin, 你分给穷人， ikut aku. 跟随我。 Wah, dia mulai mikir orang ini. 哇，他开始想了， Kayaknya susah deh. 哇，辛苦， Dia tidak mampu meninggalkan, melepaskan semua kepemilikannya. 他不可能放下他所有拥有的一切。 Jelas ya? Orang itu 清楚。 gagal ikut Yesus. 他当然很失败的跟随了耶稣， Tidak berani melepaskan 他不敢 semuanya. 放弃一切。 Nah, rupanya Petrus mendengar 彼得也来 kejadian 听 itu. 到了这个事情 Lalu Petrus mulai nimbrung. 那么彼得插嘴在里面参与。 Baca sama-sama. Apa Baca tuh. perkataan Petrus? 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau loh. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 彼得就对他说：“看哪，我们已经撇下所有的，跟从你。将来我们要得什么呢？” Kalau orang tadi dia tidak mampu ikut Yesus. 就是刚才的人，他没有能耐跟随耶稣。 Kalau saya kata Petrus, 如果是我呢， saya tinggalkan semua. 我放下了一切， Perahu ku tinggalkan, 那个船我放下了， jalaku lepaskan, 我的网我也放 ikan 下 aku 了， kuburkan, 我的鱼我也放 keluarga 下 aku 了， lupakan semua. 我也 Hanya 留 Yesus yang 下 kupilih. 我的家庭，我跟随耶 Hebat 稣 bukan？，好了不起啊！ Hebat. 我很了不起。 Tapi tanya, 请问， terus aku dapat apa 然 tuh? 后我得到什么呢？ Petrus kejar apa saudaraku? 彼得他追求什么？ Upah. 公司酬劳。
Dari sini kemudian Yesus mulai mengajar Petrus. 在这里我们可以看到耶稣教导彼 Yesus 得， mulai meluruskan Petrus. 那么他在纠正彼得。 Muncullah pasal 20. 那么在第20节里面， Seolah Yesus ngomong begini, Petrus, 就好像是耶稣说 ikut aku bukan soal upah. 跟随我不是讲到你应该 Hidup 得的 Kristen 工资， bukan soal upah. 基督徒不是讲到工资， Tapi soal 讲到 sama-sama 不 anugerah. 是说你要得到什么，乃是讲到 Sepanjang ilustrasi perumpamaan itu tebal dengan nuansa anugerah di sana sini. 在这个所有的这个一道故事里面讲到的都是满满的恩 Petrus 典。 mengerti, oh itu toh ikut Kristus itu. 彼得明白了，那是跟随耶稣的意义。 Sejujurnya bukankah kita sama dengan Petrus? 很老实的说，我们岂不是跟彼得一样吗？ Yang kita kejar adalah 我们所追求的是什么呢？ upah. 我们想要得到什么？想得到 Tuhan, aku udah mencintaimu loh. 耶稣神啊，我已经爱你了， Aku rajin kebaktian doa loh 我很 Tuhan. 勤劳参加祷告会。 Mana berkatnya? 那么恩典这个祝福在哪里呢？ Halo? Betul atau betul? 对吗？ Aku rajin pelayanan loh. 我很勤劳的 Aku 服侍， all untuk Tuhan. 我一切都为了主。 Mana mujizatmu? 我的神迹启示在哪里 Mana 呢？ kesembuhannya? 哪里主你的意思呢？ Kenapa nggak jaga keluargaku? 我的家庭怎么样呢？ Kita kejar upah dan upah dan 我们追 upah. 求所得到的，所得到的。 Padahal hidup Kristen bukan soal upah. 其实基督徒的生活生命不是讲到你要得 Saudara, 到 dari 什么。 kecil kita diajar konsep yang memang duniawi telurkan. 从小我们被教导这种的观念， Saya bekerja 我 maka saya 工 dapat 作， upah. 所以我得到了工资。 Rajin belajar kamu naik kelas. 很勤劳的读书，我升班。 Yang rajin kamu dapat hadiah. 我很勤劳，我得到了礼物。 Saya mau katakan itu bukan ajaran Injil. 我要告诉你，这不是福音所教导的。 Apa yang Yesus ajarkan? 耶稣所教导的是什么呢？ Perhatikan baik-baik. 大家注意， Saya bekerja. 我工作， Saya ulang. Kalaupun saya bisa bekerja, 若是我可以工作的话， sadari itu adalah anugerah Tuhan. 你要觉悟到，那就是上帝的恩典。 Bukankah engkau dan aku seorang pengangguran tadinya? 你跟我岂不是游手好闲，是 Kita adalah orang yang 闲 no 人呢 skill. 没有技能的人。 Kita adalah orang yang nggak laku di pasaran. 我们在市场上 Orang 没有人 buang 雇佣 kita 我们，你在丢弃我们 Tapi。Allah pungut kita. 上帝他拣选了我们， Allah pakai 他 kita. 使用我们， Anugerah bukan? 那岂不是恩典吗？ Saya bisa bekerja 我可以工作， dan Tuhan memberikan upah. 主给我的待遇， Memang ada upah. 当然有待遇。 Catatan upah muncul berkali-kali muncul di dalam pasal 20 tadi bukan? 在20节里面，在那边一直重申，一直在重复的 Tetapi 提醒 ingatlah, 大家记得， di balik upah itu pun ada anugerah. 在你应该得到的后面，大家记得有恩典， 1 dinar 一个银子， itu anugerah, saudara. 那是神的恩典。 Harusnya mereka dapat berapa? 他们应该得到 Di 多少 bawah 呢？ UMR. 没有没有不到 Tetapi diberikan besar kali. 给他一个很大的数字， Apalagi yang kerja jam 5. 更何况是5点上 Dia 工的， pikir cuma dapat 2 koin 他 kecil 想到可能 barangkali. 拿到2小块钱吧 Tapi dia dapat 1 anugerah yang besar, 1 dinar. Nggak kepikir ini. 得到想象不到的那么大的恩典，得 Aku 到 nggak 一个银 pantas 子， mendapatkannya. 我其实不配得到的。 Di balik upah sebenarnya ada Cai. anugerah Tuhan. 在这个后面全部都是拥有上帝的恩典。 Yang terakhir, 最后， Anda boleh baca di rumah ayat yang 13 sampai ayat yang ke-15. 你可以在那边读第13到第15节。 Saya mau mengatakan satu hal bahwa orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, 我要讲到一个不珍惜上帝恩典的人， orang yang miskin anugerah. 他对于贫穷缺少恩典的人， Jangan heran, maka dia Bukan. mulai muncul iri hati. 他开始嫉妒。 Lihat orang yang jam 5, dia rasa jengkel. 看到5点上工的人，他感到很不舒服， Dia mulai membanding-bandingkan. 他开始比较。 Saya ini ya, udah ikut Tuhan puluhan tahun loh. 我这几年跟随上帝， Lu belum Kristen, gue Ni- udah pelayanan di gereja. 你还没有成为基督徒，我已经在教会侍奉了。 Tiba-tiba ada orang baru bertobat, 忽然有一个人刚刚信主， baru dibaptis. 刚刚受洗， Hitungan bulan. 现在只有几个月而已。 Tiba-tiba orang itu hidupnya sukses sekali. 忽然间他很成功， Anaknya dapat beasiswa. 他孩子得到助学金。 Anak saya 我的孩子呢？ kagak lulus-lulus. 不毕业，
Tuhan nggak fair. 哇，上帝不公平啊！ Emang Tuhan nggak lihat saya kurang apa untuk Tuhan? 所以你没有看吗？我少什么呢？ Dia belum kerja apapun ya, Ta- baru bertobat dia. 他才是刚刚悔改。 Berkatnya kencang sekali itu, berkatnya limpah sekali. 哦，他的恩典很多， Itulah ciri-ciri orang yang miskin anugerah. 那个就是缺乏神恩典的人。 Sebaliknya orang yang hidupnya merayakan anugerah Tuhan, 相反的，庆祝上帝恩典的人， dia mampu bersukacita dengan orang yang bersukacita. 他可以有能耐看到一些成功的人，可以跟他们一同来喜乐。 Kalau orang yang jam 6 dia sadar bahwa ada anugerah Tuhan untuk dirinya, 若是6点工作的人，他们体会到，他们觉悟到有神的恩典在里头， maka dia akan berkata kepada orang yang jam 5, 他们会对5点上工的人说： kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang 我 besar. 们为说上帝伟大奇妙的 Kamu 浩大 dapat 恩典 anugerah 感谢主。 limpah, saya pun dapat. 你得到了，我也得到 Kita 了， sama-sama nggak patut, nggak pantas. 我们大家其实是不配的。 Kalau bukan kebaikan sang Tuhan, 若不是主人的好心， kita sama-sama celaka. 我们都是受照样的诱惑了。 Mari, 来吧， jadilah orang yang merayakan anugerah Tuhan dalam 来 hidup ini. 我们成为一个庆祝神恩典的人， Lewati perjalanan kita hari-hari kita 经过每一天的日常生活里面， dengan merayakan anugerah demi anugerah yang Tuhan hadirkan, 来庆祝神所每一天赐给我们的恩典。 yang pada akhirnya 最终， kita menyelesaikan pertandingan iman ini 我们可以胜过走完这个信心的路程， yang semakin terlihat adalah anugerah. 更加的明显可以看到神的恩典。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Saya mengundang Musuh Gimin untuk boleh berdoa meresponi firman Tuhan. 席牧师，请带领祷告。 Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu selalu baru tiap hari Engkau berikan buat kami. 主，我们感谢你，因为你的恩典每一天都是优先的。 Kami sadar tanpa anugerah-Mu kami tidak ada apa-apanya. 我们觉悟到，就是在我们的生命里面没有你的恩典，我们都没有什么东西。 Kami tidak mampu berjalan sendirian. 我们不能自己独自而行。 Kami disadarkan sekali lagi bahwa hidup ini merupakan belas kasihan daripada Engkau. 而且我们真是可以觉悟到，我们的生命里面都是充满了你自己的怜悯。 Bapa, ajari kami untuk boleh senantiasa memegang teguh anugerah-Mu ini. 父啊，求你教导我们能够紧紧的抓住主你的恩典。 Biarlah kami selalu ingat akan anugerah-Mu ini dan kami boleh hidup dengan baik di dalam 好 Engkau. 叫我们始终来记得，所有的一切都是你给我们的恩典。 Dengan sadar akan anugerah ini, kami tidak berani lagi menyombongkan diri kami sendiri. 接触到这一切是恩典，我们不敢再夸口， Kami tidak berani lagi cemburu kepada orang 我们 lain. 不敢再嫉妒别人， Kami tidak berani jahat lagi kepada orang 我们 lain. 我们不敢对别人做不好的事， Karena kami disadarkan kami ini semuanya sama di hadapan-Mu Tuhan. 因为我们被接悟到，我们在你面前都是一样的。 Engkau sayang kepada kami dan Engkau memberikan anugerah yang sama kepada kami 主，你 semua. 爱我们，你给我们每一个人同样的恩典。 Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar. Tuhan Yesus mau datang menyelamatkan kami. 为着你浩大的恩典，你来到我们当中， Terima kasih 感 Tuhan. 谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉耶稣的名祷告，感恩， Amin. 阿门。